أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dan jemaah yang saya hormati, marilah sama-sama di kesempatan peluang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah. Dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat lagi kita mengecapi di dalam bulan Sya'ban yang berkat ini. Dan tak lama lagi sidang Jumaah, penantian bagi hati-hati orang yang beriman, iaitu untuk merasai di dalam bulan Ramadan yang mulia. Bersama-samalah kita berdoa, jangan putus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala izinkan kita dan ahli keluarga kita dapat menyambut Ramadan pada kali ini. Maka pada malam ni kita akan sambung perbincangan di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, mengimpun nasihat-nasihat bagi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ke barang siapa yang ada buku, boleh buka pada halaman 173. Nasihat daripada Nabi SAW yang mana dinukilkan, dicatatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab ini, berkaitan tentang 5 perkara yang dicintai dan ada 5 perkara yang dilupakan oleh manusia. Maka Nabi SAW telah bersabda dalam sepotong hadis yang kita akan kupas pada malam ini. Kata baginda Nabi, sayati ala ummati zamanun, akan tiba suatu masa pada umatku, yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Mereka akan mencintai 5 perkara, dalam masa yang sama melupakan 5 perkara. Atas asbab dia cintakan 5 perkara tersebut, dia melupakan 5 perkara yang lain. Maka kata Nabi SAW yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Ujian bagi umat Nabi SAW adalah yang pertama, kata baginda Nabi, yuhibbunad dunya. Akan ada golongan yang mencintai dunia. Wa yansawunal akhirah. Dalam masa yang sama dia melupakan akhirat. Seumpama gerak-gerinya di atas dunia ini, dia akan hidup di atas dunia selama-lamanya. Tidak akan takut berkaitan tentang pembalasan daripada Allah. Tidak akan takut berkaitan tentang fitnah kematian. Tidak akan takut berkaitan tentang bila Allah Ta'ala cabut nyawanya. Tidak akan takut. Kerana kehidupan mereka sudah melupai akhirat. Dalam kamus kehidupan mereka tidak ada perkataan akhirat. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, beritahu kepada Nabi SAW, sesungguhnya di kalangan orang-orang sekeliling kamu itu ada yang berdoa memohon kebaikan dunia sahaja. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا. Golongan ni hanya minta kebaikan dunia.
Wa fil akhirati min khalaq, berkaitan tentang akhirat, tidak ada masuk di dalam doa mereka. Maka yang kedua kata baginda Nabi, wa yuhibbunal hayah wa yansawnal maut. Ujian buat umat Nabi SAW, satu ketika nanti, satu zaman nanti, mereka mencintai kehidupan dan melupakan akan kematian. Sekejap lagi kita akan sambung perbahasannya. Kita baca dahulu matan. Yang ketiga, wa yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Mereka mencintai rumah-rumah yang besar, wa yansawnal qubur, dan melupakan akan tempat kekal abadinya, iaitu kubur. Wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Seterusnya mereka mencintai harta dan melupakan tentang hisab. Dan yang terakhir, wa yuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq. Mereka mencintai makhluk dan melupakan yang maha khaliq, yang maha pencipta, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang Jumaah, 5 perkara ini adalah berkaitan tentang, kata Nabi SAW, ujian buat umat Nabi SAW. Dan inilah di antara ujian buat kita semua sidang Jumaah. Dan kata-kata Nabi SAW ini adalah satu kata yang benar, akan berlaku. Kalau tidak berlaku kepada kita, Alhamdulillah. Tapi kalau berlaku kepada kita pada malam ni sidang Jumaah, maka sedar-sedarlah dengan Jumaat. Kerana sidang Jumaat satu hari nanti kita akan bertemu dengan gerbang Ramadan. Saya akan sentuh sikit sidang Jumaat tentang Ramadan dan apa berkaitan tentang 5 perkara ini. Masuk dalam bulan Ramadan nanti sidang Jumaat, kita hakiskanlah 5 penyakit ini. Masuk dalam bulan Ramadan tak lama lagi sidang Jumaat, kalau boleh 5 penyakit di dalam hati kita, dalam keluarga kita ini, kalau boleh kita tolonglah ubati. Kerana Ramadan ini bukan satu anugerah yang biasa. Ramadan ini sidang Jumaah, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-Nya yang istimewa. Sebab itu dalam sepotong hadis, Nabi SAW menceritakan, Ramadan ini akan terbahagi kepada 2 kumpulan manusia. Yang pertama, ada orang yang meraihkan Ramadan. Ada orang yang meraihkan Ramadan. Dan yang kedua, kata baginda Nabi, ada golongan manusia yang Ramadan raihkan dia. Itu berbeza tu. Kalau kita menceritakan tentang golongan yang pertama, golongan yang meraihkan Ramadan, kita semua sidang Jumaat. Persiapannya, beli barangnya sidang Jumaat, ada kadang-kadang datangnya Ramadan, kita tukar peralatan yang baru, ada kadang-kadang sidang Jumaat, datangnya Ramadan, kita buat satu persediaan yang luar biasa. Kita raihkan Ramadan. Tetapi kata baginda Nabi SAW, ada golongan yang Ramadan raihkan dia. Ramadan welcoming dia. Dan golongan inilah sidang Jumaat, kalau boleh kita sebelum mati kita berdoa kepada Allah, kalau boleh 1 tahun ataupun dapat sekali dalam Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi tetamu buat Ramadan. Kerana apa sidang Jumaat? Kerana dalam ibadah yang kita laksanakan, yang paling mustahak adalah qabulul ibadah. Apa makna qabulul ibadah? Penerimaan ibadah sesuatu tersebut. Kita tidak hanya fokus berkaitan tentang rukun sahaja, kita tidak fokus berkaitan tentang syarat sahaja. Kita pada hari ini kena menjaga juga berkaitan tentang qabulul ibadah, penerimaan ibadah. Mungkin barangkali di depan ustaz ni dah berpuluh tahun merasai Ramadan ni. Dah berpuluh tahun. Adakah Ramadan pada tahun yang lepas sidang Jumaat memberikan satu impak yang besar kepada kehidupan kita? Kalau ada, Alhamdulillah. Itu tanda Allah Ta'ala terima ibadah kita. Kerana dalam ibadah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan golongan yang Allah Ta'ala terima ibadahnya, dan ada golongan yang Allah Ta'ala tak terima ibadahnya meskipun dia sedang buat ibadah. Menjadi satu persoalan buat kita, menjadi satu ketakutan buat kita. Selama mana kita beribadah ni, adakah ibadah kita diterima? Satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum.
Tak lama lagi habis puasa kita akan raya. Habis raya puasa kita akan menyambut Idul Adha. Dalam ibadah korban Allah Ta'ala menyebut tidak akan sampai daging-daging korban kamu. Tidak akan sampai keberkatan darah-darah yang melimpah keluar daripada binatang-binatang yang kamu sembelih. Akan tetapi yang sampai ibadahnya kepada Allah adalah berkaitan tentang walakin yanaluhut taqwa minkum. Berkaitan tentang sentuhan hati ni sidang jemaah. Sejauh mana Allah Ta'ala menyentuh hati kita berkaitan tentang satu-satu ibadah ni. Ini yang paling mustahak. Jangan masuk dalam Ramadan, kita melayari Ramadan, orang berpuasa, kita berpuasa, orang menahan makan dan minum, kita pun menahan makan dan minum. Apabila di malam hari berbuka, kita seumpama orang yang tidak mempunyai nilai takwa. Berlaku ke? Berlaku. Contohnya sidang jemaah terlalu tamak dengan makanan sehingga membazir. Contohnya sidang jemaah merungut dalam ibadah salat tarawihnya. Tuan Imam nasihat sikit imam jemputan kita, kalau boleh kali ini janganlah terlalu panjang. Sedangkan sidang jemaah jemputan tu seminggu sekali sahaja. Bukan tiap-tiap malam. Dan dia melontarkan kata-kata bukan kata-kata yang sia-sia, melontarkan kalam Allah. Bagi hati orang yang beriman sidang Jumaat, kalau boleh dia tidak mahu putus mendengar kalam Allah Ta'ala ini. Tapi ada juga yang merungut. Tuan Imam kalau boleh kali ini kali terakhir lah. Kenapa rupanya baca 5-7 ayat satu rakaat? Dia tak boleh terima. Maka jadi satu persoalan buat kita. Adakah ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga pada hari ini kita merungut tentang ibadah tersebut? Kita banyak komplain tentang ibadah tersebut. Manakah sebab itu Allah Ta'ala beritahu juga berkaitan tentang anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apabila kedua-dua ini sidang jemaah memberi sedekah ke jalan Allah, dan Allah Ta'ala menceritakan dalam Quran, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada kaum umat kamu berkaitan tentang cerita anak Nabi Adam ini, dua orang anak Nabi Adam ini yang memberikan sedekahnya ke jalan Allah dua-dua ni. Alaihim naba'a banai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar, kata Allah Ta'ala. Dua-dua ni sedang menafkahkan, menginfakkan hartanya ke jalan Allah untuk dekatkan dirinya kepada Allah. Dua-dua ni. Walam yutaqabbal minal akhar. Kan tetapi Allah Ta'ala hanya pilih satu sedekah daripada anak Nabi Adam. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kerana seorang daripada anak Nabi Adam itu selepas dia menunaikan sedekah, hatinya jadi bersih. Mulutnya jadi baik. Hormat kepada ayahnya lebih daripada seorang ni. Seorang ni lebih banyak pada kembarnya sendiri. Melawan cakap ayahnya, sidang jemaah dan sebagainya. Walaupun dua-dua sedang menunaikan ibadah kepada Allah. Sebab itu sidang jemaah, dalam khutbah yang terakhir, apabila Nabi SAW berkhutbah di dalam bulan Ramadan menceritakan tentang puasa sidang jemaah, banyak kupasan Nabi SAW nak suruh supaya sidang jemaah, para sahabat Nabi ni, orang yang mendengar khutbah ni, jangan leka, jangan lupa. Jangan tertarik dengan perkara-perkara yang boleh kamu melupakan hakikat kehidupan kamu yang sebenar. Salah satu intipati dalam khutbah Nabi SAW, Nabi menceritakan tentang kalau boleh
orang yang berbuka puasa ni berikanlah walaupun sebiji tamar, walaupun secawan susu, berikanlah kepada mereka juadah untuk berbuka, kerana itu adalah amalan yang luar biasa ganjarannya. Dan Nabi SAW tutup dalam khutbah berkaitan tentang Ramadan tersebut tentang 4 perkara. Fastaghfiru fihi arba'u khisalin, kata Nabi. Perbanyakkanlah melakukan 4 perkara ini di dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kata baginda Nabi, syahadah. Fashhadu, kata Nabi SAW. Apa makna syahadah? Kalimah syahadah tu kita kena jaga betul-betul. Jaga di sini bukan bermaksud kita menjaga daripada sudut kita melontarkan syahadah sahaja. Bahkan syahadah itu mestilah senari dengan keimanan kita di dalam hati, dan yang paling mustahak anggota badan kita menjerumus kepada apa yang kita laksanakan. Ada orang dia boleh syahadah, tetapi anggota badan mereka tidak menunjukkan perbuatan yang dia bersyahadah kepada Allah dan juga kepada Nabi. Ada? Maka dalam bulan puasa nanti sidang jemaah, perbaiki syahadah kita. Jangan jadi golongan yang kata baginda Nabi berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga sahaja. Kerana keimanan berbentuk syahadah itu tidak ada di dalam bulan puasa tersebut. Yang kedua kata baginda Nabi, thumma istighfaru. Kemudian kena memperbanyakkan istighfar. Kerana dalam gerbang Ramadan nanti adalah satu peluang Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa-dosa bagi hamba-Nya yang bertaubat. Malang bagi manusia yang masuk dalam Ramadan masih lagi tidak bertaubat. Malang. Kerana dalam Ramadan itu Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Kenapa dia tak boleh bertaubat? Mungkin barangkali dia kena 5 penyakit yang kata Nabi SAW ini. Cinta terlalu kepada dunia. Sebab itu yang pertama Nabi SAW menyatakan penyakit yang pertama berkaitan cinta kepada dunia ini adalah penyakit yang pertama perlu kita berjaga-jaga. Dalam satu hadis Nabi SAW berdoa selalu kepada Allah. Berdoa kepada Allah berkaitan apa sidang jemaah? Ya Allah, letakkanlah dunia itu hanya sekadar di tangan kami. Jangan letakkan dunia itu di dalam hati kami. Kerana apabila dunia itu sudah masuk ke dalam hati, berkaitan tentang akhirat akan keluar daripada hati kita. Ingatan kepada Allah Ta'ala akan keluar daripada hati kita. Berkaitan tentang amal ma'ruf itu akan keluar daripada hati kita apabila dunia sudah menakluki hati tersebut. Sebab itu Nabi kata, Ya Allah, letakkanlah dunia itu sekadar di tangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua sidang jemaah, kita jangan terlalu terkesan dengan orang-orang, golongan-golongan yang lena dengan dunia. Jangan terkesan. Kerana ulama menyatakan antara penyakit orang itu mula mencintai dunia dengan langkah yang pertama kata ulama tersebut musyahadatul mu'thirin. Bermula daripada musyahadah, tengok dahulu. Dia tengok orang tu berjaya, dia tengok orang tu kaya contohnya, dia tengok orang duduk dalam keadaan yang mempunyai jawatan yang besar, diangkat masyhur dan sebagainya. Dia tengok orang tu sidang jemaah mempunyai segalanya di atas dunia, dan dia selalu mengimpikan untuk menjadi orang seperti itu dan sebagainya, sehingga apabila dia tidak sedar, dalam hatinya hanya bermatlamatkan seperti mana orang tersebut sahaja. Kata ulama, yang pertama, pandangan berkaitan golongan tersebut perlu diperhatikan. Kan? Banyak ulama menceritakan sidang jemaah, nak masukkan nilai takwa dalam kehidupan kita, kita kena selalu duduk bersama orang-orang yang salih. Mujalasatus salihin. Kena duduk dengan orang salih ni. Sebab itu kalau masjid sidang jemaah menganjurkan
program-program yang mana adanya para alim ulama, orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim datang ke masjid kita ni sidang jemaah, ambillah peluang. Duduk tengok sidang jemaah apa amalannya, salam dengan dia, minta doa dengan dia, supaya apa? Kita nak dapatkan keberkatan. Kita nak tahu sebenarnya orang soleh ni apa amalan dia, apa pembawakannya di atas dunia. Maka sebab itu ulama menyatakan apabila kita duduk kepada seseorang ataupun sekumpulan manusia selama 40 hari berterusan, kita akan terikut dengan perkara-perkara yang dibawa oleh kumpulan tersebut. 40 hari. Kan? Jadi sidang jemaah dalam masa yang sama juga kata Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa pernah berkata sidang jemaah, la tujalisul mauta. Wahai kaum-kaumku, jangan kamu duduk bersama dengan orang-orang yang mauti. Al-mauta di sini bermaksud mati. Jangan duduk bersama orang yang mati. Maka para sahabat Nabi Isa bertanya, qila manil mauta, siapa yang dimaksudkan dengan orang yang mati itu? Maka kata Nabi Isa alaihi salam, allazi yuhibbuna ad-dunya wa yarghabu fiha. Orang yang mencintakan dunia dan orang yang mengejar-ngejarkan dunia. Daripada konteks nasihat ini, kata Nabi Isa, orang tu diumpamakan seperti orang yang dah mati. Bahayanya sidang jemaah. Maka sebab itu sidang jemaah dalam konteks ibadah puasa nanti, antara perkara yang perlu kita ambil iktibar adalah kita kena menjaga 4 perkara tadi. Yang pertama, syahadah kepada Allah sesuai dengan apa yang kita lakukan di atas dunia. Yang kedua, memperbanyakkan istighfar. Dan yang ketiga, sidang jemaah kata baginda Nabi dalam khutbah tersebut, wa nas'alukal jannah. Dalam bulan puasa jangan berhenti mohon syurga daripada Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurgamu. Ya Allah, kami rindu akan syurgamu. Ya Allah, berikanlah kami amalan-amalan ahli syurgamu. Ya Allah, matikanlah kami di tempat golongan-golongan yang engkau takdirkan dengan syurga. Mohon setiap hari. Kena mohon. Kerana Nabi beritahu dalam khutbah, fastaghfiru. Perkara ni kamu kena banyak buat dalam bulan Ramadan. Kan? Kena berlumba. Dan yang keempat, kata baginda Nabi, wa na'udzubika minan nar. Mohonlah kepada Allah agar api neraka itu Allah Ta'ala lindung daripada kehidupan kita dunia dan akhirat. Lindung daripada azab api neraka. Sidang jemaah, sebab itu di antara nasihat daripada Nabi ni, Nabi menceritakan penyakit yang kedua adalah wa yuhibbunal hayah wa yansawnal mauta. Suka kepada, cinta kepada kehidupan dan dia lupa akan kematian. Maksud di sini sidang jemaah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau boleh janganlah kamu ni hidup di atas dunia seumpama kamu tidak mati. Kena ingat bekalan kematian ni. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam satu pesanannya sidang jemaah, man dakhalal qabra, siapa satu hari nanti masuk ke dalam kubur bila amalin, tanpa membawa bekalan amalannya. Maknanya dekat dunia dia tak beribadah. Apa yang terjadi kepada kehidupan orang tersebut? Faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Nak tahu kehidupan di dalam kubur, kata Sayyidina Abu Bakar, tengoklah orang yang mati di dalam lautan. Seumpama dia berlayar di atas lautan tanpa menggunakan kapal, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin barangkali pada hari ini Allah Ta'ala hijabkan kita. Pergi ke kubur hanya menghantar jenazah, sekadar itu kita balik ke rumah. Akan tetapi kata Sayyidina Abu Bakar, orang yang paling rapat dengan baginda Nabi, khalifah yang pertama, mendapat acuan yang dekat dengan Nabi. Sehingga ilmu ini mendapat daripada Nabi SAW. Kata beliau, nak tahu orang yang duduk dalam kubur tak ada amal ibadah,
pergi tengok orang yang mati di dalam lautan. Apa yang berlaku sidang jemaah? Orang yang mati kelemasan di dalam lautan, apa perkataan yang dia akan keluar daripada mulut dia? Tolong, tolong dan tolong. Tolong saya, tolong saya, tolong saya. Yang mana dalam kehidupan lautan tu bukan kehidupan kita. Kita tak ramai orang duduk kat dalam laut sidang jemaah. Seumpama dia seorang memohon pertolongan daripada manusia yang lain, tolonglah saya, tolonglah saya. Seumpama itulah digambarkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi kenapa Ustaz, saya punya hati ni masih lagi tak takut dengan perbuatan yang tidak baik? Kerana yang pertama sidang jemaah, mungkin barangkali di dalam hati kita itu Allah Subhanahu wa taala tidak sentuhkan dengan hidayah dan maghfirah daripada Allah. Kerana dalam Al-Quran, dalam suratul Furqan, Allah Ta'ala menyebut orang yang mempunyai keimanan betul-betul kepada Allah. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Allah Ta'ala sebut orang yang mempunyai keimanan kepada Allah, apabila dibacakan sesuatu ayat keterangan daripada Allah kepadanya, ceritakan tentang Islam, ceritakan tentang syurga dan neraka, orang tersebut perbuatannya tidak seumpama orang buta dan orang yang pekak, kata Allah Ta'ala. Dia tidak menjadi satu nasihat yang tidak merangsangkan ibadah dia, tidak. Bahkan orang yang beriman, dia dengar perbuatan, dia dengar kalam Allah Ta'ala tersebut, hatinya akan menjadi takut. Alim ulama sidang jemaah, contoh kita ambil Sayyidina Ali bin Abi Talib. Beliau ni sidang jemaah, kalau beribadah setiap hari, dia akan ada rasa takut. Takut daripada sudut apa? Takut daripada sudut adakah amalan dia pada hari ini Allah Ta'ala terima. Dia ada perasaan itu. Sebab itu setiap malam dia akan pulun solat sunat dengan banyak, istighfarnya dengan banyak, dan dia menyatakan aku beribadah pada hari ini seumpama pada hari esok aku tidak akan bertemu di atas dunia. Ini prinsip dia. Kita kalau hari ini nak membandingkan hati kita sidang jemaah, ada orang dia kata, Ustaz, saya cukup buat yang wajib je lah nak. Yang sunat ni sunat, tak payah buat pun tak apa. Betul? Buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi kalau orang yang memikirkan tentang azab, memikirkan tentang qabulul ibadah, adakah amalan aku diterima, dia akan tambah dengan perkara-perkara sunat. Dia akan tambah. Dia akan tidak meninggalkan solat taubat walaupun satu hari. Dia akan top up dengan solat hajat, memohon keampunan, memohon pengharapan daripada Allah. Dia akan top up dengan zikirnya, ingatannya kepada Allah. Dia akan tambah dengan selawat kepada baginda Nabi selepas keluar daripada solat. Kadang ada orang kata, saya selawat dah setiap hari Ustaz. Saya selawat bila mana dalam tahiyat. Itu sahaja dia selawat. Tapi orang yang beriman dia tidak akan putus. Mungkin nampak simple, tapi kadang-kadang perkara ni kita tak boleh buat. Betul tak Sidang? Kita tak mampu nak buat. Maka hari ini ketuklah hati kita. Jangan kita masuk dalam gerbang Ramadan, kita takut Ramadan yang kita lalui selama ini, Allah Ta'ala tidak terima. Kerana dalam hadis Nabi yang Ustaz baca tadi, Nabi dah pesan siap-siap, jangan jadi seumpama orang yang mendirikan Ramadan hanya mendapatkan lapar dan dahaga sahaja. Sebab itu dalam Ramadan ini 3 istilah bulan yang dikategorikan oleh baginda Nabi. Yang pertama, puasa itu diibaratkan syahrus sabru, bulan bersabar, kata baginda Nabi. Masuk dalam Ramadan yang pertama nanti, maka akan diuji sifat sabar kita. Sabar sidang jemaah. Kan? Kadang dah beratur nak ambil juadah, tiba-tiba ada orang potong lain.
Kalau ikut nafsu amarah kita, marah dah nak. Kita puas beratur, tiba-tiba dia potong. Ini orang ni tak beradab Ustaz. Kurang hajar orang kata. Tapi kenapa hari itu diuji oleh kita, oleh Allah Ta'ala kepada kita? Mungkin nak uji syahrus sabru itu di dalam bulan Ramadan. Sabar ke tidak kita di dalam bulan Ramadan tersebut? Sama juga yang macam Ustaz kata tadi dalam ibadah, melaksanakan ibadah di dalam masjid ini sidang jemaah. Sabarlah, jangan bergaduh. Kita datang ke masjid ni bukan tempat kita nak cari gaduh dengan orang. Bukan kita nak menunjuk kita samsing. Bukan kita nak menunjuk pangkat pangkat kita. Bukan kita nak menunjuk akulah orang yang paling hebat di dalam masjid. Tidak. Sebab itu ulama' menyatakan apabila kita masuk ke sahaja dalam masjid, doa yang kita kena baca apa sidang jemaah? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah seluas-luasnya pintu rahmat. Pintu rahmat ni banyak sidang jemaah. Mungkin barangkali dahulunya kita ni suka mengumpat orang. Masuk dalam masjid, Allah Ta'ala berikan pintu rahmat. Allah Ta'ala pelihara mulut kita, kita dah jadi orang yang memelihara lisan kita. Mungkin barangkali sebelum ni sidang jemaah kita ni mata ni suka memandang aurat orang. Suka memandang benda-benda tak baik. Bila mana masuk sidang jemaah, kita memandang perkara-perkara yang baik. Itu pintu rahmat. Banyak. Malang bagi orang apabila masuk ke dalam tempat yang baik, dia mengotorkan tempat ini dengan dosanya sendiri. Malang. Yang pertama, syahrus sabru, bulan sabar. Yang kedua, kata baginda Nabi, Ramadan ini adalah syahrul musa'adah. Apa syahrul musa'adah? Bulan bantuan. Bulan yang kita kena bantu orang. Macam Nabi SAW membicarakan dalam khutbah berkaitan tentang puasa, kalau berbuka nanti beri sebiji kurma kepada orang yang berpuasa. Ada orang sidang jemaah dibawa daripada rumah satu plastik kurma. Bila mana dia nampak ada jemaah yang duduk menanti waktu azan, ada edarkan satu kurma. Bang, ambil bang ni. Selamat berbuka bang ya. Bagi sebutir kurma. Orang yang belajar tentang ilmu, dia takkan cakap, bagi saya kurma je ke? Kenapa tak bagi nasi Arab ke, nasi ayam ke, roti john ke? Ini menu-menu yang famous dalam Ramadan kan. Roti john sidang jemaah. Kenapa tak bagi roti john? Kalau orang yang belajar agama sidang jemaah, abang tadi sedang mempraktiskan sunnah Nabi. Dia akan beri kurma. Dia akan beri secawan susu. Kan? Walaupun dengan sebiji kurma, inilah bukti sidang jemaah dia nak meraihkan Ramadan seumpama yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Sebab itu bulan Ramadan ni adalah bulan kena banyak membantu. Ya? Jangan berat tulang. Jangan malas, bantulah orang. Yang ketiga, syahrun yurzaku fihil mu'min. Kata baginda Nabi, bulan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau menurut daripada kamus orang yang biasa, rezeki mesti dia pandang material. Rezeki mesti dia pandang duit. Rezeki mesti dia pandang daripada sudut habuan dunia. Akan tetapi ulama menceritakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mukmin berbentuk nikmat yang luar biasa. Contoh yang pertama, Allah Ta'ala hindarkan kita daripada malapetaka. Itu rezeki. Yang kedua, Allah Ta'ala berikan Ramadan pada kali ini dengan kesihatan yang baik daripada mula sampai akhir. Tak pernah sakit. Itu rezeki. Yang ketiga, bila mana sidang jemaah Allah Ta'ala berikan peluang daripada bulan Ramadan yang pertama sampai ketiga, boleh beribadah, beriktikaf di masjid, bahkan boleh khatam Al-Quran. Itu rezeki. Jangan pandang material. Maka sebab itu kata baginda Nabi, syahrun yurzaku fihil mu'min,
bulan yang Allah Ta'ala rezekikan bagi orang-orang yang beriman, pandanglah daripada sudut amal ibadahnya. Maka pada hari ini sidang jemaah, satu doa yang baginda Nabi SAW ajarkan kepada Mu'adz ibni Jabal. Ya Mu'adz, inni uhibbuk, kata Nabi. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku sayang kepada kamu. Maka bacalah doa ini setelah kamu menyelesaikan ibadah salat. Apa doa tersebut? Kata baginda Nabi, Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa berkaitan tentang bantulah kami ya Allah untuk mengingatimu, untuk mensyukurimu dan untuk memperbaiki amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Doa nampak kecil, nampak simple, tapi aplikasi nak buat perkara ni bukan mudah. Tak ramai orang boleh ingat Allah Ta'ala sentiasa. Tak nak berkongsi sidang jemaah, ya, cerita live. Malam kita didatangi oleh seorang Syekh Abdul Khaliq. Jadi dah habis sembahyang Isyak, kita bawalah beliau ni ke ruangan makanan tetamu untuk makan dan minum. Jadi dia boraklah dengan Ustaz. Borak. Dia tanya soalan, Ustaz jawab. Apabila Ustaz jawab tu, dia senyap. Dia tak reply balik apa yang Ustaz jawab tu. Kita ingat mungkin barangkali bahasa Arab kita salah lah kot kan. Mungkin barangkali dia tak faham apa yang kita cakap. Tapi rupa-rupanya sidang jemaah, dia sedang buka handset dia di bawah dan dibaca ayat suci Al-Quran. Dia baca sekejap, 2-3 ayat, lepas tu baru dia sambung. Mada anta tatakallam, dia kata, apa yang kamu cakap tadi, saya tak berapa nak dengar. Subhanallah. Orang yang hatta berbual pun, tapi ingatan dia pada Allah Ta'ala tu tak lepas. Kan? Kita kalau bual memang, orang kata istilahnya Ustaz, saya kalau berborak memang tak ingat dunia. Istilah dia tak. Bukan tak ingat Allah dah ni. Dunia pun tak ingat. Tapi orang yang Ustaz nampak live secara langsung di depan Ustaz, mungkin barangkali mengetuk hati Ustaz ni. Ini orang yang Allah Ta'ala datangkan, perwatakannya kita tak nampak. Berborak pun dia ada masa lagi baca Quran sekejap, sambung lagi. Makna kata sidang jemaah, ada detik-detik kekosongan yang Allah Ta'ala beri, dia tidak akan mempersiakan. Subhanallah. Nak dapat ni macam mana sidang jemaah? Ini namanya anugerah. Ini namanya hidayah. Anugerah dan hidayah ini Allah Ta'ala tidak akan beri kepada hambanya yang tidak bersungguh. Hambanya tak nak bertaubat. Hambanya tak nak berhijrah. Allah Ta'ala tidak akan beri. Mulai pada hari ini, renungkanlah sidang jemaah. Mudah-mudahan Ramadan kali ini mengajar erti kita supaya Allah Ta'ala rezekikan sifat-sifat orang yang beriman di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak kali ini. Kita beri sekejap laluan kepada azan, insyaAllah saya akan simpulkan beberapa perkara penting lagi sebelum kita berhenti pada malam ini insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العزة اللهم محمود لي. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sebentar syaitan jemaah. Jadi apa perbahasan kita pada malam ini tertumpu kepada 5 perkara yang kalau seseorang itu mencintai, maka dia akan lupa kepada 5 perkara yang lain. Maka berkait rapat dengan persediaan dalam bulan Ramadan kita sidang jemaah, Ustaz mengupas satu hadis yang bila mana kata Nabi, Al-Kaisu, orang yang cerdik. Dan kita sidang jemaah menjadi orang yang waras, orang yang mempunyai akal yang waras, kita nak dikategorikan sebagai orang yang cerdik. Tak nak orang jahil ni. Maka kata baginda Nabi, orang yang cerdik itu siapa? Man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut. Orang yang cuba mengikat hawa nafsunya dalam masa yang sama beramal untuk hari kematiannya. Ini orang yang cerdik. Ke dalam bulan Ramadan nanti sidang jemaah, Allah Ta'ala akan uji berkaitan tentang nafsu. Maka janganlah berpuasa seumpama kita di bangku sekolah dahulu. Puasa hanya menanti waktu sahaja. Selebihnya kita membazir masa di tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Contohnya di katil. Ada orang menghabiskan Ramadannya, puasanya sidang jemaah 5-6 jam di katil. Dengan zaman-zaman sekarang anak muda sidang jemaah tak habis-habis main game. Sayang sidang jemaah. Dan ada juga orang sidang jemaah yang menghabiskan masanya banyak di bazar Ramadan, di shopping kompleks dan sebagainya. Ini orang yang kurang cerdik dengan Ramadannya. Maka kalau nak beli barang, settle sebelum Ramadan. Masuk dalam bulan Ramadan, kena mempertingkatkan ibadah untuk hari kematian kita. Dalam masa yang sama kata baginda Nabi, wal ajizu man atba'a nafsahu hawa. Orang yang lemah, orang yang kurang cerdik adalah orang yang sentiasa mengikuti hawa nafsunya dan mengharap Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Jadi sidang jemaah, satu kisah Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah kerana pada ketika itu Allah Ta'ala uji dengan musim kemarau yang sangat luar biasa, panas. Dalam masa yang sama, rombongan Nabi Musa dan pengikutnya sedang berhijrah, sedang berjalan untuk menuju kepada satu tempat. Jadi pengikut ni berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, berhenti seketika, bekalan air kami sudah habis. Kami sangat haus dan penat. Berdoalah kepada Allah agar Allah Ta'ala turunkan hujan. Maka Nabi Musa berdoa. Berdoa kepada Allah Ta'ala, turunkanlah hujan kepada kami agar kami dapat manfaat daripada hujan tersebut. Maka Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Musa, aku tidak akan turunkan hujan kerana di dalam kumpulan kamu ada yang melakukan dosa. Rupanya tidak makbulnya doa Nabi Musa kerana dalam rombongan pengikut Nabi Musa itu ada yang sedang bermaksiat. Allah Ta'ala tidak terima doa tersebut. Sebab itu kata baginda Nabi, orang yang lemah, orang yang jahil, dia buat hawa nafsu, dia ikut hawa nafsu, dalam masa yang sama dia memohon agar Allah Ta'ala ampunkan dia. Tak boleh.
Ini bukan jalan yang betul. Maka Nabi Musa bertanya kepada kumpulannya, ahli rombongannya, siapa pada hari ini ada buat salah pada Allah? Kerana pada hari ini Allah Ta'ala tidak turunkan hujan kepada kita semua kerana Allah Ta'ala memberitahu kepada aku, di kalangan kamu ini ada yang melakukan dosa. Sehingga doa Nabi pun tidak diangkat. Dahsyatnya dosa dan maksiat ni. Apatah lagi orang yang memang mandi dengan dosa. Subhanallah. Apatah lagi sidang jemaah orang yang bangga dengan dosa. Satu kalam ulama menceritakan tentang orang yang ada perwatakan man aznaba dzamban, siapa yang buat satu dosa wa huwa yadhak, dia gelak. Gelak ni tanda apa? Dia tak takut dengan dosa dia lah. Man aznaba dzamban wa huwa yadhak, apabila seseorang itu melakukan dosa dalam keadaan dia gelak, ketawa, dia bangga dengan dosa dia, dia beritahu pada orang ramai dan sebagainya, fa innallaha yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki. Allah Taala akan masukkan dia ke dalam syurga, dalam neraka, dalam keadaan dia akan menangis, sedih. Jadi masuk dalam bulan Ramadan nanti, usah harapkan jemaah-jemaah yang bawah pimpinan ustaz ni, sidang jemaah, jadilah jemaah yang paling terbaik, ya. Masuk dalam bulan Ramadan, hadirkan taubat pada Allah sungguh-sungguh. Masuk dalam bulan Ramadan, sidang jemaah, kalau muka-muka yang ustaz tak nampak lagi join qiyam mulai pada tahun ni, marilah sama-sama. Bukan ustaz nak mempromosikan ibadah qiyam itu, tapi dalam masa yang sama ustaz nak tarik semua sidang jemaah agar Ramadan kali ini kita manfaatkan sungguh-sungguh. Jangan jadi Ramadan macam tahun-tahun kita di bangku sekolah, kita tak nak dah. Usia kita makin menuju ke kematian. Peluang kita nak bertaubat makin lama makin sempit. Kita takut doa kita Allah Ta'ala tak dengar saat kita sakaratul maut nanti. Jadi dalam bulan Ramadan nanti, mana muka-muka yang ustaz tak nampak dalam qiyam, mari datang sama-sama. Bukan datang kerana ustaz, tapi datanglah membawa satu pengharapan agar Ramadan kali ini Allah Ta'ala berikan 1000 hikmah buat kita. Dan yang kedua, sidang jemaah, kalau datang ke masjid ini, janganlah bergaduh. Lebih-lebih lagi, kadang-kadang kita dengar dalam sudut nak berbuka puasa nanti. Daripada sudut nak mendapat makanan, ada yang mengambil sampai 2-3, ada yang pakai plan, dah ambil dekat drive-thru, simpan dalam kereta, ambil lagi beratur dekat kemah, ambil lagi 2. Last kali sidang jemaah, orang yang datang lambat hanya dapat minum air sahaja. Sidang jemaah, pada hari ini korbankanlah. Ya, korban. Itu semua bentuk nafsu kita tu. Korbankanlah. Walaupun pada hari ini kita korbankan satu bungkus nasi kepada orang lain, kita makan hanya dengan sebutir tamar, pengorbanan itu Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Kan? Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Maka jadi hamba Allah Ta'ala yang bijak, pandanglah lebih kepada akhirat, jangan merungut banyak berkaitan tentang ibadah, bahkan jadilah manusia yang lapar tentang ibadah, jadilah manusia yang selalu mengharapkan pengampunan daripada Allah. Datang ke masjid dengan niat yang baik, ustaz pasti sidang jemaah, Allah Ta'ala akan merahmati kita di dalam bulan Ramadan yang mulia nanti. Cukuplah setakat itu pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama-samalah kita bermuhasabah, kita bertaubat menjadi hamba-Nya yang baik. Mudah-mudahan ahli qaryah Bandar Estate ini Allah Ta'ala berkati dunia dan akhirat insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.